Moga-moga anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bulan Sya'ban ini, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita ini ketika mana diangkat bertemu dengan hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis tentang banyaknya Nabi berpuasa di dalam bulan Sya'ban, maka hikmahnya sebagaimana yang dijawab oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis yang diriwayatkan daripada Nasa'i, Abu Daud, yang telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. Dia berkata ketika mana ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat Tuan sering berpuasa dalam satu bulan seperti Tuan berpuasa di bulan Sya'ban." Maknanya banyaknya Nabi berpuasa di dalam bulan Sya'ban itu berbanding dengan bulan-bulan yang lain, selain daripada puasa wajib Ramadan. Lalu baginda bersabda, itulah bulan yang kebanyakan orang melalaikannya, iaitu di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis hasan di dalam Sahih Nasa'i. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendengar hadis ini, kita dapat beramal dengan kita melakukan puasa sunat. Esok insya-Allah hari Khamis berazam untuk kita puasa sunat. Selain daripada puasa sunat Khamis, kita dapat puasa di dalam puasa sunat Sya'ban sebagai mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain daripada tentang hadis-hadis banyak yang belum dapat dipastikan ketulinan, kesahihan, dan banyak ulama mengatakan hadis itu adalah hadis-hadis yang tidak menepati, ataupun kita kata hadis yang bukan hadis lah, cuma disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bimbang kalau kita meneruskan budaya menyebarkan hadis-hadis berkait dengan nisfu Sya'ban ini, kerana banyak di antara hadis-hadis itu ialah hadis yang palsu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi bersabda, "Inna kazaban alayya laisa kazibin. Laisa kakazibin ala ahadin. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya berdusta ke atasku, yakni menggunakan namaku, sandar kepada Nabi, qala Rasulullah, sedangkan dia bukan daripada Nabi. Maka Nabi kata, sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka disiapkan tempatnya di dalam neraka Allah Ta'ala. Auzubillah min zalik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi amalan dalam bulan Sya'ban ni kita banyaklah. Termasuklah juga amalan yang dikatakan
bukan sekadar dikatakan tapi diamalkan. Kemudian disandarkan kepada Rasulullah, ya, seperti baca Yasin, seperti solat nisfu Sya'ban, ya, itu. Nak beramal, beramal, kerana ulama salaf, ya, mereka beribadah pada bukan sahaja nisfu Sya'ban, tapi pada malam-malam hari itu mereka melakukan ibadah. Cuma mungkin pada nisfu Sya'ban tu lebih amalannya. Maka bagi golongan yang ghulu, ya, melampau dalam melakukan amal ibadat, mereka sandarkan perkara tersebut kepada Rasulullah, mengatakan Nabi buat ni, padahal tak ada pun. Ya, jadi sebab itu kalau kita, ya, malam nisfu Sya'ban tu nak beramal, maka jangan kita sandarkan dia, katakan bahawa itu adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatawa Mu'asarah, ya, mengenai dengan amalan yang dilakukan oleh kebanyakan orang di dunia Islam, ya, iaitu apa dia, berkait dengan baca Yasin, kemudian doa panjang umur, kan ada juga yang diselangi dengan solat 2 rakaat, ya. Ini pun sebenarnya mungkin amalan itu adalah dilakukan oleh para tabi'in dan juga tabi'at tabi'in, kan? Tapi disandarkan, kata ni Nabi buat, ni tak betul. Jadi siapa nak beramal, ya beramal, jangan disandarkan dengan tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyatakan bahawa tutup buku amalan pada nisfu Sya'ban dan diganti dengan buku amalan baru. Ini pun satu masalah juga. Ditahu di mana tutup buku tu, ganti buku baru. Jangan kita memandai-mandai. Yang tak tahu, kita tak tahu, kan? Jangan kita menjadi, ya, penyebar kepada hadis-hadis palsu. Nabi pun tak sebut dalam hadis tadi, Nabi pun tak sebut. Nabi kata, aku suka amalanku diangkat kepada Allah SWT dalam keadaan aku berpuasa. Tu je Nabi kata. Tak ada pula lah kata ganti buku yang biasa kita dengar ni, nisfu Sya'ban ganti buku, tutup buku lama, buka buku baru. Mana tahu, mana ada tutup, kan? Bila ditutupkan buku amalan? Siapa tahu bila ditutup buku amalan kita? Bila mati, bila mati tutuplah buku, tak ada dah, ya, tidak disuratkan lagi. Tapi selagi tak mati, dia sentiasa berterusan. Cuma diangkat kalam, diangkat pena itu, rufi'al kalam, ya. Diangkat pena itu maknanya bukan tutup buku, cuma tak tulis je. Pada 3 golongan. Sabiyun, yakni kanak-kanak sehingga baligh, tidak dicatat. Tak semayang pun tidak ditulis apa-apa. Tapi kalau dia buat, maka mak bapak dia yang dapat ganjaran kerana telah mendidik anak itu supaya mendirikan solat. Berdasar pada hadis Rasulullah sahih, murru auladakum bis solah inda sab'ah. Suruhlah anak kamu itu semayang bila dia usianya 7 tahun. Wadribuhu, dan pukullah sekiranya dia dah
mencapai umur 10 tahun. Pukul dalam arti ta'dib. Jadi pukul ni ada ulama syarah lagi. Bukan hanya pukul tu memang betul ambil rotan pukul, tapi boleh juga dipukul dengan kata-kata nasihat. Kan? Sebab dengan lidah itu lebih tajam, lebih memberi kesan daripada pukul. Pukul dapat sakit ya. Tapi dengan lidah maknanya nasihat berbekas, kesan yang lama. Ya. Tapi kalau kata pukul, ambil pada zahir hadis tu, pukul. Pukul yang macam mana? Lita'dib, untuk mendidik. Sebab tu dulu-dulu setiap rumah ni dah mana-mana lah. Dulu-dulu kita ni rumah tu mesti ada rotan. Bukan untuk merotan betul-betul, tapi supaya sebagai memberi peringatan. Kan? Jadi anak tu tahu nak kena rotan. Kan? Dia letak dinding ke, tak atas almari dia ngaji ke. Ada. Saya dulu selit kat atas. Letak atas kotak TV. Dia tunjuk dia. Tak berani. Ada. Sekarang ni mungkin tak ada dah kot. Kaedah mendidik zaman sekarang ni tak samalah. Tak sama. Sebab apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu nasihat, dia kata, didiklah anak kamu sesuai dengan zamannya. Kalau zaman sekarang ni dengan cara psikologi, cara memujuk, maka kita guna cara itu. Dulu dengan cara memujuk juga, tapi dia ada juga apa kita kata tu, rotan itu sebagai suatu peringatan, bukan untuk melukakan. Yang keduanya, orang yang tidur. Orang yang tidur, dia lupa tidur yang telajak tidur. Tidur telajak. Tidur. Terlepas waktu. Ni tidur yang macam ni tidak dikira. Tidak dihisap. Sebaik dia terjaga, terus dia qada. Jangan dia tangguh. Sebaik saja dia tersedar dari tidurnya, maka dia terus qada. Bukan ditangguh. Ya. Dan yang ketiganya, orang yang hilang akal, gila, pitam dan sebagainya. Ya, ni 3 golongan sahaja yang diangkat pena. Maknanya bukannya tutup buku, diangkat pena aja. Tidak ditulis. Kalau lain tu semua tulis. Sebab apa? Sebab semua tu nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang baik walaupun sebesar zarah diperlihatkan. Jadi tidak ada satu pun melainkan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Ya, itu sembang yang bergurau-gurau. Yang tu semua akan tidak dihitung, tidak dihisap oleh, tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sedikit berkaitan dengan bulan Syaban. Ya. Banyak sangat perkara-perkara yang ditimbulkan, ya. Bulan Rejab, cara Rejab. Bulan Syaban, cara Syaban. Bulan Ramadan sikit lagi tengok. Tapi sekarang ni tak ada lah kot. Berkaitan dengan kelebihan solat tarawih. Tu. Tak benda tu. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Tu semuanya disandarkan pada hadis-hadis yang dhaif ataupun palsu. Jadi tidak ada amal, tidak ada pun daripada Nabi yang berkait dengan
perkara-perkara yang disebutkan tu, yang diada-adakan tu. Ya, sebab itu dalam kita meriwayatkan hadis perlu kita mengetahui tentang hadis-hadis riwayah dan juga hadis-hadis dirayah. Itu mengaji ilmu hadis ni perlu, macam kita mengaji Quran tafsir. Ya, kita mengaji Quran dan juga mengaji Quran tu selain daripada kita mengaji tajwid, kita nak kepada huraian tafsir, lepas tu tadabbur tentang ilmu ulumul Quran. Bukan main qala Allah Subhanahu wa taala heret tu hukum bagi hukum. Tak. Ia tidak boleh pada zahir ayat. Haram hukumnya orang yang mentafsirkan Quran dengan birra'yi, dengan pandangan dia sendiri. Tak. Sebab itu ulama-ulama cermat dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, sebab kalimah-kalimah itu bukannya mudah-mudah begitu je nak ditafsirkan. Termasuk juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kadang-kadang maksudnya tak sama dengan apa yang dilafazkan, ya, sebaliknya. Jadi kita kena mengaji betul, ya. Ini dari adab untuk tahammul hadis ni, adalah satu perkara yang sangat diberi perhatian oleh ulama-ulama muhaddisin. Sebab itu di antara hadis-hadis Imam Bukhari sendiri pun, ya, ada banyak lagi hadis-hadis yang dikeluarkan daripada Sahih Bukhari itu sendiri. Ya, jadi dalam Sahih Bukhari itu yang betul-betul sahih. Yang betul-betul sahih. Ada pun yang hadis yang dhaif, tapi dia masih lagi hadis, dia cuma martabatnya lemah, maka diletak dalam buku yang lain, dalam kitab yang lain. Begitulah cermatnya. Itu dalam kita mendengar dan juga kita share hadis tu, kena perhati sungguh-sungguh. Tak tahu jangan share. Kalau kata Bukhari wa Muslim tu sahih, okey, share. Tapi daripada yang lain-lain tu tawakuf dulu. Ya, perlu diperlihatkan dulu. Kita sambung pengajian kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang hak kedua ibu bapa. Ya, pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, inna min akbariz zambi an yasubba ar-rajul walidayhi, qila kaifa yasubbu walidayhi, qala yasubba aba rajulin fayasubba abahu wa yasubbu ummuhu fayasubba ummuhu. Sesungguhnya sebesar dosa ialah memaki ayah dan juga ibu. Memaki ayah dan ibu. Ketika ditanya bagaimanakah seseorang memaki ayah ibunya, macam mana? Sahabat tanya, ada ke? Adakah anak yang memaki mak ayah ni? Nabi jawab. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaki ayah orang lain lalu dibalas oleh orang yang dimaki tadi, lalu dimaki ayahnya pula, atau memaki ibu orang lain, maka dimaki ibunya. Ada orang yang memaki mak ayah orang lain, orang tu pun bila mak ayah dia dibaki jugalah. Tu yang dimasukkan orang yang memaki ayahnya sendiri, maknya sendiri. Maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan dosa besar. Ada macam cerita P. Ramlee tu dah. Duduk kat kaki lima, gumpainya kertas. Ini kepala bapa engkau, ini kepala bapa aku. Kan? Kalau berani tu. P. Ramlee buat cerita tu. Ada. Itu pun salah satu daripada perbuatan memaki hama, mencerca ataupun menghina. Kita tak boleh buat begitu.
Jadi hari ni bukan setakat maki lagi. Ada. Auzubillah, hari ni kita mendengar banyak berita-berita yang khabarkan pada kita tentang anak yang bukan lagi maki, sepak lagi. Ada kes yang Sepang, kes di Sepang. Anak ni dia high dadah. Tak? Bila dia kena dadah ni, tak dapat ni, dia jadi halusinasi. Dengar cakap dan sebagainya. Minta duit dengan ayah dia. Ayah dia tak bagi. Mati ayah ni dipijaknya. Ayah tu bekas tentera. Tapi tentera pencen, umur 70-an. Tak agak dah. Mati ayah. Dipijaknya. Retak kepala. Dia bukan sedar pun tu dia buat apa tu. Dia ketagih, digiah. Ada yang bunuh mak tengah semayang. Macam-macam. Ada yang semelih anak. Ini maknanya orang yang sampai tahap itu dia berani dia buat semua benda itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata uff, menghardik, wala tanharhuma, dan hendaklah waqul lahuma qaulan karima, hendaklah kamu sebut panggil dia dengan panggilan yang baik-baik. Ada. Maka sebuah hadis yang panjang, tidak nak baca panjang ni, panjang dia. Tentang hadis daripada Abban dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana syabun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusamma Alqamah. Ada seorang pemuda bernama Alqamah. Ini cerita tentang Alqamah kan. Ni kita dah tahu dah. Cuma malam ni kita baca hadis dia. Di masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, ada seorang pemuda nama Alqamah. Alqamah ni seorang pemuda yang rajin, yang kuat ibadat. Kana syadidul ijtihad. Alqamah ni seorang pemuda rajin ibadah dan banyak sedekah. Tiba-tiba satu hari dia sakit. Sakitnya pula sangat berat. Maka isterinya menyuruh orang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kepada Nabi bahawa suami dia ni Alqamah ni sakit. Dalam keadaan nazak. Sakit sehingga kepada nazak. Dan saya ingin menerangkan kepadamu keadaannya. Maknanya isteri ni nak teranglah kepada Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal, Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Salman dan juga Sayyidina Ammar radhiyallahu anhum ajma'in supaya pergi ke rumah Alqamah. Isteri dia hantar orang suruh panggil Nabi. Nabi tak pergi, Nabi hantar je. Dia hantarnya 4 orang sahabat ni pergi ke rumah Alqamah. Perhati, tengok. Ketika sampai di rumah Alqamah, lalu masuk ke dalam, kemudian mentalqinkan kepada Alqamah yang nazak tadi. Ditalqin, la ilaha illallah. Tapi lidah Alqamah ni bagaikan terkunci, tidak dapat mengucap kalimah itu. Tak boleh nak mengucap. Tak boleh nak mengucap. Jadi dalam perkara mentalqinkan orang yang dalam nazak ni, ulama bagi tahu kita talqinkan tak boleh laju-laju, tapi kena satu-satu. La ilaha illallah. Berhenti. Talqin tu hendak di telinga dia, belah kanan. La ilaha illallah. Berhenti dulu. Tengok reaksi dia.
Ada. Nampak dia tu bergerak bibir dia, lidah dia, kita bersangka baik. Ada. Jangan la ilaha illallah bertahlil macam kita tahlil. Ada. Tahlil 100 kali. Itu tak boleh. Ya. Bagi peluang dia. Dan jangan dicakap ngucap jangan. Kita tak tahu dalam keadaan itu, kita tak tahu bagaimana dia hadapi sakarat itu, kita tak tahu. Ketika itu Allah bukakan hijab, dia nampak. Kan kita sebut dah dulu kan. Allah beri mari pada kita, kalau kita baca dalam kitab kitab tentang tentang kematian tu, ada ahwal kematian tu, mari dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, syaitan yang berupa ibu ayah ni memujuk, mengajak supaya mengikut ajaran Yahudi, mengikut ajaran Nasrani yang ada waktu tu. Ada. Jadi kita satu persatu, tak boleh laju-laju. Tetapi lidah Alqamah ni seperti terkunci. Maka ketika para sahabat itu berasa bahawa Alqamah ni mati lepas ni, lalu mereka pun menyuruh Bilal supaya pergi beritahu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan berita sekali lagi. Gigi balik bagi tahu Rasulullah, Alqamah ni begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, apakah ia masih mempunyai ayah dan ibu? Itu telahan Nabi itu. Ada. Jawabnya, ayahnya telah meninggal, ibunya masih hidup, tapi terlalu tua dah. Ibu ni ibu tua dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bagi tahu pada Bilal, ya Bilal, pergilah kepada ibu Alqamah, sampaikan kepadanya salamku. Pergi jumpa mak dia, sampaikan salamku, dan katakan kepadanya, jika engkau dapat berjalan, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu boleh berjalan, Nabi pesan suruh pergi berjumpa dengan Nabi. Jika engkau tak dapat, pasal apa? Pasal sahabat kata dia ada mak, tapi mak dia tua dah. Nabi kata kalau ibunya tak dapat datang, maka Rasulullah akan datang. Rasulullah akan pergi. Begitulah adab. Kita hari ni tak, kalau boleh pemimpin kena pergi rumah. Jadi kalau ada apa-apa masalah, kita kena menghadaplah dulu. Kan bahawa pemimpin tu kena turun. Tu. Ini ajaran Nabi, ajar pada kita. Kalau boleh pergi jumpa Nabi. Kalau tak, barulah Nabi pergi jumpa. Maka jawab di ibu Alqamah, sayalah yang lebih layak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun mengambil tongkat dia. Dia pun pergilah berjalan sehingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sesudah memberi salam, dia pun duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, ceritakan yang benar-benar kepada aku. Cerita yang sebenar-benarnya kepada aku. Nabi kata, wahai ibu, ceritakan yang sebenar-benarnya kepada aku. Jangan selindung-selindung. Jika engkau dusta kepadaku, nescaya akan turun wahyu memberitahu kepada aku. Bagaimana keadaan Alqamah? Ditanya. Macam mana Alqamah ni? Ni kenapa jadi begini ni? Kalau kita bahasa kita lah. Alqamah ni jadi gini ni pasal apa? Jawab mak dia, Alqamah ni rajin ibadah, rajin semayang, rajin puasa, rajin sedekah.
bahkan bersedekah sebanyak-banyaknya sehingga tidak diketahui berapa banyaknya. Banyak sungguh. Nampak? Oh, terima kasih. Masya Allah. Jazakallahu khairul jazak. Ada. Tengok. Setara Alqamah ni hok yang rajin ibadah, dalam rajin semayang, rajin puasa, rajin sedekah. Sehingga mak dia kata dia bersedekah ni tak tahulah banyak mana, banyak sungguh pemurahnya. Nabi tanya lagi, bagaimana hubunganmu dengannya? Jawab dia, saya murka kepadanya. Saya marah ke dia. Ataupun kita kata saya berasa hati dengan dia. Saya kecil hati, saya berjauh hati. Maknanya saya murka kepadanya. Aku marah ke dia. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa? Anak tu dah bagus dah." Apa masalahnya? Kamu marah ke dia tu? Lalu jawab di mak dia ni, kerana dia melebihkan isterinya daripada aku. Okey, Alqamah ni melebihkan bini dia daripada mak dia. Dan menurut kepada isterinya, dan juga dia menentangku, maknanya membelakangkan mak dia lah. Maka Rasulullah bersabda, murka ibunya itulah yang mengunci lidahnya untuk mengucap la ilaha illallah. Sebab itu kita ni kalau jadi mak ayah, jangan mudah sangat, duk simpan. Jadi Alqamah anaknya sah, duk simpan. Duk simpan. Ada satu kes berlaku di tempat kita. Tapi bukan di Sabak lah, Sabak bagus. Dia ni orang kata apa? Derhaka dengan mak dia. Macam itulah keadaannya. Ya. Apa yang berlaku? Hidup dia jadi tak tentu arah, anak dia tak hormat dia, isteri dia tak hormat ke dia. Dia jadi susah hati. Lama kelamaan dia jadi susah hati. Lepas tu dia insaf, tapi masih lagi tak lepas. Masih lagi duk rasa di dalam hati diri dia tu. Di dalam dia. Lepas tu dia pergi jumpa seorang guru, jumpa orang alim. Dia cerita keadaan dia. Orang alim ni tanya dia, awak ada mak tak? Ada dia. Cuba ingat apa awak buat ke mak awak. Dia pun menung. Baru dia teringat. Dia pun kata ada. Awak pergi jumpa mak awak, minta maaf. Pergilah jumpa mak dia. Dia pergi, dia menangis, merayu dengan mak dia apa semua. Mak dia kata apa? Mak kata, mak dah maaf dah, lama dah mak maafnya. Lama dah mak maafnya, tak ada apa-apa. Awak pun hantar duit sama ke mak. Tak ada masalah. Kan? Jangan duduk risaulah. Kan? Jangan duduk berasa bersalah. Awak tak ada apa salah pun. Tak? Lama. Lepas tu dia sebutlah satu hari. Rupanya ada satu hari dia kata, mak dia tegur dia kata, mak ni tak ada otak. Pasal dia bijak kan. Anak ni dia ajar jadi bijak, pergi atas sekolah, lepas tu balik dengan jawatan yang besar. Dia kata ke mak dia, mak ni tak ada otak. Sebab dia dah rasa hebat dah, dia dah berjaya. Dengan kalimah itulah mak dia berasa sungguh. Mak dia dah pernah sebut rupanya, aku akan tuntut kesalahan ni di hadapan Allah. Kiamat esok. Hak lain maaf belaka, tapi hak ni aku simpan, aku tuntut di hadapan Allah
kerana aku melahirkan, aku membesarkan, aku mendidik, aku awak atau pergi sekolah, tapi kamu kata mak tak ada otak. Ada. Kes tu. Dia minta maaf sungguh-sungguh dengan mak dia. Minta maaf sungguh-sungguh. Akhirnya mak dia tengok dia ni ada ikhlas sungguh. Menyesal sungguh. Mak mana tak sayang ke anak tak? Walaupun anak ni macam-macam dengan mak ni. Akhirnya mak tu kata, sudahlah. Kalau betul kamu dah insaf, kalau betul kamu dah menyesal dengan apa yang kamu pernah ucap waktu ketika satu masa dulu, dan maknya bersumpah di atas nama Allah. Lalu mak dia kata, kerana begitu bersungguhnya dia tu menyesal, maknya kata, aku maafkan. Lepas mak dia kata aku maafkan tu, dia kata berasa satu benda yang hilang daripada diri dia. Hak tak duduk serabut apa semua, jadi hilang. Anaknya pula yang sebelum ni tak pernah salam cium tangan. Tak pernah. Lepas pada mak dia kata aku maafkan semua yang telah kau lakukan tadi, anak ni jadi hormat, jadi sayang, jadi dia berubah. Berubah. Tu kata dengan mak ayah ni, jangan tersalah. Kan? Setara mana mak buat kita pun kita ya je lah. Betul ke tak betul ke kan? Kita kira pakai ya je lah. Walaupun kadang-kadang mak ni yalah dia cara dia. Pengajian yang dia terima setara mana. Kita keluar universiti, mak sekolah mungkin SPM pun tak ada, tak sekolah pun ada. Ada. Tapi dia didik kita sehingga berjaya tadi tu. Ada. Itulah orang kata yang paling besar. Pahala dia. Ditarbiah anak dia berjaya, amanah yang telah diberikan oleh Allah. Maka berjayanya tadi tu kerana kasih sayang tadi, maka anak tak boleh derhaka, tak boleh terlepas cakap. Ada. Maka Alqamah ni tadi tak boleh mengucap. Kerana apa? Kerana dia melebihkan isterinya dulu. Ada. Sebab tu kita kalau boleh, bukan kalau boleh lah, memang kena. Ada. Dahulukan mak bapak kita dulu. Ada. Dahulukan mak bapak kita dulu. Ada. Mana pun doa. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita doa kepada kedua ibu bapa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa jangan tinggal. Kan? Doa tu jangan ditinggal. Pasal Allah ajar kita. Cara mana kita nak berbakti pada mak ayah? Tak. Kerana kita jauh, maka doakan kesejahteraan keduanya. Maka disebabkan murkanya ibu tadi, itulah yang mengunci lidahnya daripada mengucap. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal supaya mengumpulkan kayu api sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk membakar Alqamah dengan api itu hidup-hidup. Bila ibu Alqamah bertanya, "Ya Rasulullah, putraku, buah hatiku, engkau bakar dengan api di depanku?" Dia tanya itu. Ibu ni tadi tak? Marah-marah juga. Tapi bila Rasulullah kata, "Bilal, dikumpul kayu api banyak-banyak, mari sini." Mak dia terkejut. Putraku, buah hati aku, kau nak bakar hidup-hidup depan mata aku? Sebenarnya tu Nabi acah je. Nabi acah je. Nabi pun tidak zalim gitu. Tapi nak bagi pengajaran pada kita, yang kemudian hari ini. Lalu Nabi pun bersabda. Ada? Nabi bersabda kata apa? "Hai ibu Alqamah, siksa Allah lebih berat dan kekal. Kerana itu jika engkau ingin Allah mengampunkan dosa anakmu,
maka relakanlah ia, yakni redalah padanya, redalah kepada anak ni tadi. Maafkanlah maknanya, demi Allah dan jiwaku ada di tangannya, maknanya di dalam genggaman Allah Subhanahu taala. Ya, tidak akan berguna sembahyang, tidak akan berguna sedekah selama engkau murka kepada Alqamah. Lalu ibu Alqamah pun mengangkat kedua tangannya dan berkata, Ya Rasulullah, saya persaksikan kepada Allah di langit dan engkau ya Rasulullah dan siapa yang hadir di tempat ini. Itu maknanya mak dia kira sumpah lah tu, bahawa saya telah reda pada Alqamah, maafkan. Cara mana tu? Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal pergi kepada Alqamah. Tadi Rasulullah kata kupur kayu, kita bakar je lah Alqamah ni. Alqamah duduk rumah dia. Sedang Nabi ni bersama dengan ibunya tadi, dengan Bilal tadi duduk di rumah Rasulullah. Bila Rasulullah mendengar ucapan yang disebut oleh maknya Alqamah tadi, dia reda kepada anaknya tadi, maknanya di situ dia maafkan apa yang telah dilakukan oleh anaknya tadi, kan? Berlapang dada, dia maafkanlah. Itu mungkin kecil hati. Mak ayah ni kadang iyalah, bila mari usia menua ni sensitif. Kata Ustaz, dia sensitif. Kadang orang cakap lain dia faham lain. Kita cakap gini dia faham gini. Jadi sebab itu kena cermat. Kadang niat bergurau, dah dia ingat sungguh-sungguh. Orang tua kan berlaku kepada seorang perempuan ketika mana Rasulullah kata orang perempuan mana ada dalam syurga. Menangis mokcik tu. Nangis mokcik tu. Dia kata, habislah hidup aku, habislah, musnah, habislah aku. Rasulullah bergurau je. Rasulullah tanya kenapa? Kenapa yang nampak bersungguh sangat ni? Yalah Nabi kata tadi, ya Rasulullah, bukankah kamu kata orang tua ni tak masuk syurga? Tak ada orang tua dalam syurga. Rasulullah senyum. Rasulullah kata, betul. Sebab dalam syurga ni semuanya sebaya, muda belaka. Tak ada orang tua dalam syurga. Ada? Nyanyi kita. Ada? Nabi kata, di dalam syurga kelak tak ada orang tua. Semuanya kembali jadi muda belaka. Sampai bila-bila. Tak payah duk pakai maskara. Tak payahlah aku putih-putih apa benda tu, tak ada. Dalam syurga esok tak ada benda tu. Ada? Allah bagi balasan pada orang dalam syurga esok. Semuanya cantik-cantik belaka. Jadi orang tua ni dia memang mudah terasa. Lalu Nabi kata, pergilah Bilal tengok apa jadi dengan Alqamah tu. Apakah dia sudah boleh mengucap atau tidak? Khawatir kalau ibu Alqamah ni mengucapkan itu hanya kerana mahu. Apa dia? Mahu Rasulullah ni tak nak ambil hati Nabi ni. Pasal apa? Nabi nak bakar ni. Dengar kata Nabi nak bakar ni. Yelah, okeylah. Aku redalah. Aku maaflah ke dia. Gitu. Nabi kata, pergi tengok. Takut-takut kerana dia malu kepada Rasulullah. Dan dia bukan daripada hati yang sebenar. Maka ketika bila sampai di pintu rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah kata apa? La ilaha illallah. Lalu bila pun masuk lagi berkata, hai orang-orang. Maknanya orang yang ada dalam rumah dia itulah. Orang datang ziarah orang Alqamah ni. Sesungguhnya murka ibu Alqamah itu yang menutup lidah untuk mengucapkan syahadah, dan redanya kini telah melepaskan lidahnya. Maka matilah Alqamah pada hari itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan menyuruh supaya disegerakan mandi dan dikafankan, lalu disembayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah dikuburkan Alqamah tadi, Nabi pun berdiri di tepi kuburnya sambil berkhutbah, hai sahabat Muhajir dan juga Ansar, siapa yang mengutamakan isterinya daripada ibunya, maka ia akan terkena kutukan laknat Allah
dan tidak diterima daripadanya ibadah fardu dan juga yang sunatnya. Allahu Rabbi. Jadi kita apabila mendengar kisah ini, kita insaf kerana kutukan Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan sahaja di akhirat tapi di dunia lagi. Maka sebab itu Ibnu Abbas ketika dia membacakan ayat daripada surah Al-Isra kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi dalam ayat ini Allah kata Tuhanmu telah menyuruh supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah, dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbakti, yakni taat, buat baik. Apabila telah tua salah satu daripada keduanya di sisimu, maka jangan menunjukkan sifat atau sikap yang sikap jemu, kan, ataupun mempelecehkan ibu bapa tadi dengan kata uffin, ataupun yang seumpama dengannya kepada keduanya ataupun salah seorang daripada yang dah tua tadi, tu. Maka hendaklah kamu tadi berkata dengan kata yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengajaran kepada kita pada malam ini tentang hak kedua ibu bapa, yakni hak anak terhadap kedua ibu bapa. Semoga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Untuk akhirnya kita lihat apa yang telah diperturunkan oleh ulama kita tentang hak yang harus dilaksanakan oleh seorang anak terhadap ibu ayahnya. Ada 10 perkara. Saya baca ringkas-ringkas lah, masuk isyak lah. Pertama, jika orang tua ataupun jika ibu bapa dia berhajat kepada makan, minum, maka harus diberi makan minum. Jika berhajat kepada pakaian, maka harus diberi pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ayat wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, yakni supaya diberi makan, jika lapar diberi pakaian, jika dia tidak berpakaian ataupun pakaiannya dah lusuh, dah lama dah beri pakaian, tak semestinya pada hari raya je, hari-hari lain pun macam tu juga. Yang ketiga, jika dia berhajat kepada bantuan, maka bantu, diberi bantuan. Kok mana pandai kita lah, ada. Macam mana ayah minta, mak minta bantuan, kita bantulah. Cara macam mana, pandai-pandailah kita. Yang keempat, menyambut panggilannya, menyahut. Ayah panggil kita sahut. Ada. Yang kelima, mentaati semua perintahnya asal tidak menyuruh kepada maksiat. Sebab apa? La ta'atu li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang keenam, jika bicara kepada keduanya dengan lemah lembut, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut tadi, wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang ketujuh, tidak boleh memanggil dengan nama kecil dia. Tak boleh kita memanggil selain dengan panggilan dia lah, panggil nama dia lah, nama yang dia suka. Kita panggil daripada kecil, panggil ayah. Sampai dia mati tu kita panggil ayah. Kalau Arab ni dia ubah, dapat anak dia panggil Abu Abdurrahman, dipanggil bapa kepada anak dia Abu Abdurrahman, maknanya anak dia tu nama Abdurrahman. Panggilan tu panggil dengan panggilan yang baik. Jangan panggil orang tua. Ataupun kita sebut bercerita dengan kawan kita pun kata orang tua saya. Kita panggil ayah saya, mak saya. Orang tua, kenapa nak ada orang tua kan? Memanglah ada orang tua lah. Itu adab. 8, jika berjalan harus di belakang. Harus ni maknanya kalau boleh duduk di belakang.
Kalau kita perlu duduk di depan, duduklah di depan. Tapi kalau ayah tu segar lagi, tak, kita duduklah di belakang. Sebab apa? Menghormati dia. Kalau dia dah uzur, kita kena duduk depan sebab apa? Tengok apa yang ada di halangan tu, depan tu. Lubang tu, boleh bagi kita tahu. Lubang ni jaga sikit. Lokang ni lakoh. Ada. Ranting ni tunduk. Gitu. Tapi kalau dia sihat, kita seeloknya berada di belakang, maknanya mengiringi dia. Yang ke-9, suka untuk orang tuanya apa yang ia suka bagi dirinya sendiri. Tak. Gitulah. Maknanya kita minat tu. Tak. Suka untuk orang tuanya apa yang dia suka. Dia suka apa? Begitulah juga dia bagi kepada mak ayah dia. Dan dia benci kepada dirinya. Begitu jugalah kepada mak ayah dia. Benda yang dia tak suka, macam itulah juga dia tak suka ayah dia, mak dia dikenakan perkara tersebut. Yang ke-10, mendoakan keduanya supaya mendapat keampunan Allah SWT sebagaimana doa Nabi Nuh dan juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, ataupun Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam, insyaallah baik daripada Allah SWT. Kelemahan itu adalah kelemahan diri, kita tangguh dulu pada kuliah ini. Masuk kuliah yang berikutnya, hak anak terhadap kedua ibu bapanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di kuliah kita tamat bulan Syaban. Bulan Ramadan tak ada kuliah. Sayalah, orang lain tak tahu. Kuliah saya berhenti pada bulan Ramadan, tumpukan kepada ibadat siam. Siang hari kita berpuasa, bertadarus, malam hari kita qiyam, bertarawih, dan juga ibadat-ibadat malam yang lain. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li ashabil huquq alaina wa li azwajina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Taqabbalallahu minkum.